Nasihat daripada Sunan Bonang ini yang kedua menyatakan bahawa melakukan solat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang muslimun, bangunlah kamu di sepertiga malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, untuk sesi kali ini saya diamanahkan untuk kita sama-sama berkongsi berkenaan dengan nasihat ataupun juga pembelajaran yang akan kita sama-sama mengambil iktibar dan juga pengajaran tentang apa yang kita bincangkan pada pagi ini. InsyaAllah untuk sesi kali ini saya akan berkongsi berkenaan dengan nasihat Sunan Bonang. Sunan Bonang ini adalah merupakan salah seorang daripada Wali Songo. Kita sedia maklum bahawa di Nusantara ini terkenal dengan Wali Songo yang berasal daripada alam Melayu. Yang Sunan Bonang ini merupakan anak kepada Sunan Ampel, ataupun yang seperti nama sebenarnya ialah Syekh Maulana Makhdum Ibrahim. Kita seringkali mendengar tentang obat hati yang dinyanyikan oleh lagu yang dinyanyikan oleh Opik. Tapi sebenarnya untuk makluman semua, obat hati itu sebenarnya asalnya daripada nasihat ataupun wasiat daripada Sunan Bonang yang menceritakan tentang, yang pertama ialah berkenaan dengan baca Al-Quran, kemudian ialah berkenaan dengan melakukan solat malam, yang ketiga berkumpul dengan orang yang soleh, yang keempat sentiasa berpuasa, dan yang kelima ialah berzikir. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan obat hati ini, terlintas di dalam fikiran kita berkenaan dengan lagu yang dinyanyikan oleh Opik. Tapi alhamdulillah nasihat tersebut masih segar dalam ingatan kita dan masih lagi dinyanyikan di corong-corong radio dan sebagainya, nasyid, lagu-lagu ketuhanan yang menceritakan tentang nasihat ini. Jadi alhamdulillah, walaupun telah lama Sunan Bonang ini telah meninggalkan kita, ulama yang tersohor ini daripada alam Melayu ini, tapi nasihat-nasihat ini sebenarnya masih lagi hidup, masih segar dan diberi nafas baru dalam bentuk lagu. Kita pun seringkali menyanyikan obat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan sebagainya. Jadi itu antaranya. Jadi untuk perkongsian pagi ini ialah yang pertama berkenaan dengan baca Al-Quran. Kita sedia maklum membaca Al-Quran ini adalah salah satu perkara yang dituntut dalam Islam. Baca Al-Quran dengan maknanya sekali bermaksud ialah dalam banyak-banyak kita mentadabbur alam dan sebagainya. Yang paling terbaik adalah apabila kita mentadabbur alam ciptaan Allah seperti pokok, gunung ganang, sungai dan sebagainya ciptaan Allah ni, yang terbaik adalah kita mentadabbur Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut banyak isi dan makna pengajaran serta hukum-hukum dan sebagainya yang boleh membangkitkan kesedaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita yakin Al-Quran ini zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini adalah Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan bagi mereka, hudal lil muttaqin, ataupun petunjuk bagi orang mukmin. Maka dengan itu, ataupun orang yang bertakwa, maka dengan itu ialah bila kita menjadi orang bertakwa, ini adalah merupakan salah satu cita-cita ataupun salah satu perkara yang ingin kita menjadi seperti orang bertakwa. Mau tidak mau, kita sebagai seorang yang muslim ataupun seorang yang mukmin, salah satu matlamat akhirat kita adalah menjadi orang mukmin dan akhirnya masuk ke dalam syurga. Kerana takwa adalah sumber keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa tadi, kita akan menjalani kehidupan dan pelbagai ujian. Dalam surah Al-Mulk menyebut dalam ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan hidup dan mati dan hidup. Wal hayata liyabluwakum, dan ingin menguji kepada kehidupan ataupun siapa yang terbaik amalan di antara kamu. Jadi nasihat yang pertama berkenaan dengan baca Al-Quran tadi ialah pentingnya kita membaca Al-Quran. Bukan sahaja kita membaca, memperdengarkan lagu ataupun membaca huruf-huruf yang enak dan sedap didengar, tetapi sebenarnya lebih penting lagi kita mentadabbur makna Al-Quran tersebut. Kerana di dalam Al-Quran tersebut banyak makna-makna ataupun perkataan ataupun cerita, pengalaman dan sebagainya yang diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi nasihat yang pertama ini dengan berkenaan dengan Al-Quran kena dibaca dengan maknanya sekali. Kita sebagai seorang mukmin, membaca Al-Quran adalah kemestian.
setiap hari kita mesti lakukan sebagai tanda kasih dan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat daripada Sunan Bonang ini yang kedua menyatakan bahawa melakukan solat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang muslimun, bangunlah kamu di sepertiga malam. Kenapa? Pentingnya nasihat ini tersebut kepada orang-orang mukmin ataupun orang Islam. Kerana salah satu ciri-ciri orang mukmin ataupun orang-orang yang soleh yang mahu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sentiasa melakukan solat malam. Dalam malam-malam tersebut seperti sepertiga malam tadi kita bahagikan kepada tiga. Sama ada awal malam, di pertengahan ataupun di akhir malam. Jadi terpulang kepada kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut, kerana ini adalah merupakan salah satu amalan orang-orang yang soleh. Amalan yang soleh ini sudah tentu dan mestinya kita mahu melakukan perkara-perkara yang baik. Sudah semestinya kita mahu menjadi ataupun tergolong di dalam kalangan orang-orang yang soleh. Sama sekali kita tidak mahu menjadi ataupun tergolong dalam orang-orang yang dibenci dan tidak dimurkai oleh Allah ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nasihat daripada Sunan Bonang ini ialah berkenaan dengan berkumpul dengan orang soleh. Betapa pentingnya apabila kita berkumpul ataupun bergaul dengan orang soleh ini. Bila kita berkumpul dan bergaul dengan orang soleh, walaupun tidak sealim manapun kita, walaupun tidak mempunyai ilmu yang banyak, ataupun walaupun kita tidak ada apa-apa perkara yang ada pada diri kita, tapi apabila kita berkumpul dengan orang-orang soleh, sudah pastinya terpancar kebaikan orang-orang soleh tersebut kepada kita. Seperti pepatah yang menyebut, yang kita sedia maklum, berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan mendapat wanginya. Berkawan dengan orang tukang besi, kita akan merasa hawa panasnya. Begitulah hakikat sebenarnya apabila kita berkumpul dengan orang-orang soleh, sudah semestinya secara tidak langsung magnet kebaikan tersebut akan mempengaruhi kita. Kalaupun terlintas dalam pikiran kita untuk melakukan kesilapan ataupun kesalahan, sudah pasti kita akan melihat sekiri dan kanan sekeliling kita, siapa yang ada di kiri dan kanan kita. Kalau kita melihat ataupun kalau kita berada bersama dengan orang-orang soleh, sudah pastinya amalan ataupun perbuatan kita terarah ke arah kebaikan. Begitu hebatnya kalau kita berkumpul dengan orang soleh. Sebaliknya, kalau kita berkumpul ataupun bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, ataupun orang-orang yang jahat, ataupun orang-orang yang sentiasa melakukan kefasikan, keburukan, sudah semestinya kuat macam mana pun kita, berilmu macam mana pun kita, alim pun macam mana pun kita sudah semestinya tidak akan pasti akan menahan godaan-godaan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita berkawan dengan mereka seorang yang peminum, pemabuk, penzina dan sebagainya, kalaupun kita tidak mampu minum atau kalaupun tidak kita minum arak, berzina dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita akan mendapat dosa daripada kesan apa yang mereka lakukan. Kita bergaul dengan mereka golongan yang salah tadi ataupun yang jahat tadi, tetapi tidak ada istilah nasihat menasihati kepada mereka. Sudah pastinya kewajiban kita sebagai orang yang berada di kalangan tersebut, kita menasihati. Sekurang-kurangnya kita menasihati kepada mereka supaya tidak melakukan kejahatan tersebut. Kalau tidak ada kekuatan ini, maka memang benarlah di zaman sekarang ini terlalu ramai orang yang jahat ataupun terlalu ramai kurangnya orang yang baik pada hari ini, maka berusahalah kita untuk mencari orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, supaya kita ni terarah ke arah kebaikan. Untuk yang keempat ialah nasihat keempat ialah sentiasa berpuasa. Di antara kebaikan berpuasa ni ialah di dalam Al-Quran pun menyebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat tersebut tadi menyebut bahawa kelebihan berpuasa ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Seperti daripada awalnya tadi disebut, yang saya sebutkan yang pertama tadi, membaca Al-Quran ini salah satu sumber takwa. Berpuasa juga sebenarnya menjadikan kita sebagai seorang yang bertakwa. Maka dengan bertakwa tadi kita akan menjadi orang yang sentiasa taat kepada perintah Allah. Kita akan sentiasa menundukkan kita punya kemahuan nafsu syahwat yang sentiasa meronta-ronta. Di antara kelebihan dan kebaikan berpuasa ini ialah kita akan melemahkan nafsu kita atau melemahkan kita punya keinginan yang melampau. Banyak contoh-contoh kajian-kajian yang menyebutkan tentang kebaikan berpuasa. Kita pun sedia maklum bahawa berpuasa ini sangat memberikan manfaat dari segi kesihatan. Bayangkanlah kalau kita dalam sehari kita makan berkali-kali, banyak, melebihi daripada keperluan. Sampai satu tahap perut akan sakit, kadang-kadang kita akan selalu ketandas dan sebagainya. Jadi ini akan salah satu kesan daripada makan. Bila banyak makan, punca kebanyakan penyakit adalah bersarang daripada perut. Bila banyak penyakit datang daripada perut, kita akan di akhir usia ataupun kesan pada jangka masa akan panjang akan menyusahkan kepala kita. Jadi teknik yang baik pada hari ini, tidak perlu bersusah payah,
kepada mereka yang ingin menjaga kesihatan diri ataupun menjaga tubuh badan yang sebagainya, kaedah yang sedia ada yang telah diajarkan oleh Nabi ialah secara berpuasa. Berpuasa ini tidak makan daripada waktu subuh fajar sehingga terbitnya sehingga tenggelam matahari ataupun waktu maghrib, subuh sehingga ke maghrib. Ini salah satu contoh yang diberikan ataupun yang ditunjukkan oleh Rasulullah berkenaan dengan makan ataupun berpuasa. Jadi antara kelebihan berpuasa ini ialah melemahkan hawa nafsu. Ataupun yang seterusnya ialah menguatkan kerohanian kita. Kalau rohani kita lemah ataupun fizikal kita kuat tapi rohani lemah, dia tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Samalah tadi seperti tadinya yang kita ceritakan dalam berkumpul dengan orang soleh. Rohani kita kuat, kita akan kuat menghadapi berbagai masalah yang akan berlaku di luar. Tetapi kalau rohani kita lemah, dalaman kita lemah, apapun cabaran yang datang kepada kita, walaupun sedikit ujian yang diberikan kepada kita, kita akan sentiasa menyalahkan kepada Allah, menyalahkan takdir dan sebagainya. Jadi hikmah di antara puasa ini ialah yang menguatkan kerohanian kita. Bila rohani kita kuat dan sebagainya, kita akan mampu menghadapi cabaran dan juga ujian yang berlaku pada hari ini. Jadi banyak contoh-contoh puasa yang mungkin kita boleh ikut ialah antaranya puasa Isnin Kamis ataupun puasa 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan Hijrah ataupun disebut Yaumul Bid. Atau yang ketiga ialah puasa Nabi Daud, dan yang antaranya ialah puasa Syawal. Jadi walaupun puasa ini bukan diwajibkan kepada kita dan istilahnya sunat, tapi bila sunat kita mengerjakan puasa sunat yang sebenarnya sangat susah berbanding dengan puasa wajib. Bila puasa wajib ni kalau dibandingkan dengan puasa sunat, kita senang ya. Bila wajib kita tidak berani untuk membatalkan puasa tersebut sebab dia mesti kita lakukan waktu bulan Ramadan. Tapi bila pula kita melakukan puasa sunat ni, kadang-kadang puasa sunat ni senang untuk kita batalkan dan sebagainya kalau ada kenduri, jemputan dan sebagainya, begitulah. Jadi itu antara cobaan dan juga dugaan yang berlaku apabila kita melakukan puasa sunat dan sebagainya. Dan nasihat yang kelima daripada sunan bonang ini adalah zikir yang banyak. Ya ayyuhallazina amanu zikron katsiran. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikron katsiran. Maka ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikron katsiran. Berzikirlah kamu dalam keadaan yang sebanyak-banyaknya. Zikir disebut tadi ialah makna zikir dalam Al-Quran, disebut di dalam Al-Quran sebanyak 267 kali. Bukan bermaksud zikir tersebut melambangkan bahawa supaya kita mengingat ataupun berzikir mengingat Allah ni sepanjang masa, kan? Jadi maksudnya dalam tempoh masa yang ada ni, dalam tempoh 24 jam yang ada ni, zikir itu kena sentiasa berlaku dalam tempoh 24 jam. Maksudnya zikir ni adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah, memuji nama Allah dan sebagainya. Kalau sekali kita lupa bermakna kita dicatat sebagai orang yang lalai. Bila lalai ini dikira sebagai berdosa. Kalau kita sentiasa berzikir kepada Allah, kita akan dicatatkan dengan catatan kebaikan, mendapat pahala. Jadi bermaksud apabila kita lupa, kita jadi lalai, kita berdosa. Apabila kita ingat, kita berzikir, kita akan dapat pahala. Bermakna dalam tempoh 24 jam tadi, demi masa wal as innal insana lafil husn. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali bagi mereka yang melakukan amal kebaikan, berpesan-pesan kepada kebenaran dan kebaikan dan juga kesabaran. Maksudnya di sini ialah wal as, demi masa, innal insana lafil husn. Sesungguhnya mereka dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh ini salah satu cirinya ialah berzikir kepada Allah. Bila kita berzikir kepada Allah, kita mengingati Allah sepanjang masa 24 jam, maka kita akan dikira golongan orang yang akan golongan orang yang sentiasa mengingati Allah. Tetapi kalau kita sekali kita melupakan dan tidak sebagainya, kita akan dikira orang-orang yang gagal ataupun orang-orang yang lalai. Jadi dua saja sebenarnya untuk berzikir. Jadi 5 nasihat tadi, yang pertama ialah membaca Al-Quran beserta dengan maknanya. Yang kedua melakukan solat malam. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat sentiasa berpuasa. Dan yang kelima berzikir. Ini merupakan nasihat yang sangat-sangat baik. Kalaupun tidak mampu untuk kita lakukan secara semua ataupun secara keseluruhan, cukuplah kita melakukan sedikit-sedikit ataupun satu-satu. Kalau tidak mampu kita buat semua, jangan tinggalkan semua. Paling kurang pun satu. Sebenarnya banyak lagi kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan di zaman ini, ataupun perkara-perkara yang dalam bentuk kebaikan, kebajikan dan sebagainya untuk kita buat. Cuma disusun oleh Sunan Bonang ini ataupun Wali Songo ini supaya untuk mempermudahkan kita sebagai satu nasihat dan juga tauladan ataupun juga tindakan untuk kita lakukan. Bukan ini saja sebenarnya kebaikan yang kita boleh buat, tapi banyak lagi lah.
Dalam situasi yang ada sekarang ni pun, yang kesempatan yang ada dalam musim-musim COVID-19 ini, kita boleh melakukan kebajikan lain. Kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita buat satu tindakan, kita kumpul sumbangan-sumbangan daripada orang lain, lepas itu kita berikan kepada orang yang memerlukan. Itu salah satu juga tindakan yang berlaku dalam situasi pada hari ini. Maka sebenarnya untuk melakukan kebaikan ini sebenarnya bukan sedikit, tapi sebenarnya jalannya luas. Islam ini tidak menyusahkan, Islam ini agama yang memudahkan, kan? Jadi sebenarnya untuk melakukan kebaikan ini bukan terkumpul daripada 5 perkara ini, daripada nasihat Sunan Bonang ini sebenarnya banyak. Oleh itu sebenarnya dia bermula daripada diri kita. Marilah sama-sama kita memperbetulkan, memperbaiki diri kita dan sebagainya, agar kita akan memberi manfaat kepada orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang akan menyusahkan kepada orang lain. Jadilah bermula daripada diri kita orang-orang yang sentiasa mempermudahkan orang lain, menjadi orang yang baik. Dan bahkan kitalah juga antara orang yang mengajar kebaikan, dan kebaikan tersebut akan dilakukan secara berterusan. Maka dari itu sahaja perkongsian yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan daripada nasihat Sunan Bonang ini, yang kita sedia maklum telah dilakukan oleh Opik dengan dalam lagunya yang bermaksud tombok hati ataupun ubat hati. Ada 5 perkara. Mari sama-sama kita beramal, meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh agama, dan mengamalkan segala suruhan Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah SWT, dan yang lemah itu daripada kelemahan saya sendiri. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.